Assalamualaikum. Hai semua. Rasanya dah lama sangat Umi tak meroti kan? Dalam tutorial kali ni Umi nak share dengan anda cara hasilkan roti cinnamon rolls yang sungguh gebu-gebas. Elok je ia mengembang dengan jayanya bila dapat bersauna tu kan? Cinnamon rolls atau biasa disebut cinnamon bun ialah salah satu hidangan Eropah yang sangat terkenal hingga rakyat Malaysia pun ramai yang menggemari roti yang satu ni. Ianya berbentuk gulungan sehingga biasa dipanggil cinnamon swirl ataupun cinnamon snail. Sementara kayu manis sebagai filling lapisan rollnya dan frosting bahagian atasnya pula dengan cream cheese dan Umi tabur dengan badam cincang. Memang terbaiklah. 5 bintang rasanya. Sedap ya amat. Makan sebiji pun tak cukup ni. Buat menu makan petang, hidang pula bersama kopi O kurang manis, memang heaven lah. Cara dan bahan-bahan nak buatnya pun mudah. Tak perlu beli lagi. Kini anda boleh cuba buat sendiri di rumah. Hasilnya Umi jamin 100% macam makan di bakery. Tekstur rotinya tu boleh nampak kan, bukan sahaja gebu-gebas tapi berlemak dan wangi. Nak tahu apa rahsianya? Jom ikut Umi ke dapur. Dalam bread maker masukkan 2 biji kuning telur, 290 ml fresh milk full cream. Gunakan full cream ya untuk rasa berlemak pada roti. 60 gram gula caster. Campurkan setengah sudu kecil creamy vanilla bagi bau wangi dan rasa sedap berganda pada roti. Ini contoh botolnya. Ianya lebih pekat dan semerbak wangi berbanding esen vanilla yang biasa tu. Tambahkan 1 sudu kecil krim super, iaitu sejenis pelembut roti boleh dapatkan di kedai bakery. 1 sudu kecil garam bagi naik rasa lemak dan berasa roti. Tak adalah tawar. Kemudian masukkan tepung roti Jepun. Tepung ni adalah sejenis tepung high protein. Ianya lebih berkualiti dan halus teksturnya. Rasa akan ekstra lembut ya. Rasa roti tu akan ekstra lembut dan putih isi dalamnya. Pun sama, kita boleh dapatkan tepung ni di kedai-kedai bakery ataupun di pasar raya besar. Untuk yeast pula, Umi suggest gunakan jenama Saf Instant ni kerana bau yeastnya taklah sekuat macam Mauripan tu. Sukat 1 sudu besar. Elakkan letak yeast berdekatan dengan garam ya. Dikuatiri yeast terbantuk dan tak aktif. Sebab tu Umi masuk garam, kemudian tepung, barulah akhir sekali letak yeast. Kemudian tutup bread maker, pilih setting nombor 9 yang fungsi menguli tu. Masa selama 45 minit. Kemudian tekan button start. Biarkan je BM ni menjalankan kerjanya. Bila tepung dah nampak membentuk dough yang kasar macam tu, barulah masukkan 50 gram butter ataupun margarine. Yang ini Umi gunakan butter sebab ada stok lebih kat rumah. Roti pun akan ekstra wangi dan sedap lah. Sambung lagi uli hinggalah 40 minit sampai doughnya licin dan elastik. Sementara tu, jom kita siapkan filling untuk dilapis pada dough roti nanti. Umi gunakan buttercup, cari yang salted ni ya. Timbang dalam 50 gram. Guna butter ni lagi sedap dan premium lah berbanding margarine. Kemudian campurkan 4 sudu besar gula perang. Tak perlu banyak sangat ya sebab frosting pun nanti dah ada rasa manisnya kan. Kemudian tambahkan 1 atau 2 sudu kecil serbuk kayu manis. Satukan ketiga-tiga bahan tadi, gunakan spatula. Umi tekan-tekan, lenyek-lenyekkan butter tu sehinggalah butternya jadi lembut dan bercampur sebati ke semuanya. Wangi je bau waktu ni ya, kombinasi serbuk kayu manis bersama buttercup tu. Dah siap inti filling kayu manis ni, ketepikan dahulu. Dough roti dah hampir nak licin. Setelah 45 minit, tengok tu, dah tak ada melekat-lekat lagi dah tepungnya di bread maker dan dough dah kelihatan licin dan elastik.
Dah bunyi je bip, maknanya dah habislah tu mengulis selama 45 minit. Terus alihkan dough di atas silikon mat. Sapukan kedua-dua tapak tangan kita dengan sedikit minyak. Ulikan sekejap dalam 2 ke 3 saat gitu. Kemudian bentukkan bulat yang kemas, macam Umi buatkan tu. Kemudian potong dough kepada 2 bahagian yang sama besar. Satu letakkan di tepi dahulu, sementara lagi satu dough tu bentukkan kembali bulat. Kemudian bolehlah mula mencanai. Canaikan ke atas dan ke bawah. Kemudian ke kiri dan ke kanan. Gunakan roller kayu kecil ni ya. Mudah. Canai tu bagi sedang-sedang nipis sedikit. Dia jangan terlalu nipis sangat ya. Agak-agak lah. Ikut ketebalan macam Umi canai tu pun dah okey. Canai lah. Lebih kurang bagi berbentuk macam segi 4 tepat gitu. Dah siap canai nipis. Kemudian kita boleh letakkan filling inti kayu manis yang telah dibuat tadi. Sapukan bagi rata di keseluruhan dough. Gunakan spatula ya. Mudah kita nak melapis. Kemudian gulungkan dough bagi rapat dan kemas. Sambil-sambil tu bahagian tepi-tepi tu pun kita kena rata-ratakan juga ya. Sambil menggulung dough tu. Dah siap je gulung dough. Bahagian penghujung tu cubit-cubitkan. Cubit-cubitkan bagi dough tu bercantum rapat. Supaya bila dibakar nanti ia tidak terbuka. Kemudian tepuk-tepukkan sikit bahagian kanan dan kiri dough tu ya. Tekan-tekan sikit bagi bentuknya sama besar dengan bahagian tengah melonjong seperti kek gulung gitu. Dah siap, tegakkan dough. Kemudian gunakan dawai halus atau benang ataupun tit floss untuk kita bahagikan dough kepada bahagian-bahagian yang kecil. Nak bagi sama besarnya ya. Tekan sedikit je dengan dawai tu bagi nampak garisan pemotongan. Kemudian letakkan dawai di bahagian bawah dough dan silangkan ya dawai besi tu macam Umi buat. Kemudian tarik perlahan bagi terbelah doughnya. Mudah je kan dough tu terpotong. Dah siap tu, boleh susunkan dalam loyang. Umi guna loyang aluminium foil yang pakai buang tu je, senang. Kalau anda ada loyang biasa tu, boleh oleskan dahulu dengan sedikit margarin atau butter ya. Barulah disusun dough-dough roti supaya tak melekat lepas dibakar nanti. Potonglah baki-baki dough yang ada tu, bagi kemas. Dan susun dalam loyang, tapi jangan terlalu rapat sangat ya bila susun tu. Biar ada ruang untuk dough mengembang dengan elok. Satu loyang aluminium foil ni boleh muatkan dalam 6 biji dough roti. Dah siap untuk satu loyang ni, rehatkan di tempat yang gelap hinggalah dough tu kembang 2 kali ganda. Kemudian sambung uli lagi satu dough yang kita dah ketepikan tadi. Kan kita bahagikan kepada 2 kan. Ambil lagi satu dough tu, buang dahulu angin dalam dough tersebut. Kemudian bulat-bulatkan dan bolehlah mula mencanai. Canailah bagi nipis sedikit, tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis ya. Agak-agak je macam Umi buat yang pertama tadi tu. Canai memanjang berbentuk segi 4 tepat macam yang pertama kita buat tadi tu. Dah siap canai nipis, sapukan pula filling kayu manis bagi rata di keseluruhan bahagian dough tersebut. Dah siap sapukan filling tu, kemudian bolehlah gulung bagi padat dan kemas. Dah siap gulung tu, cubit-cubitkan dough di bahagian hujung tu ya, bagi bercantum rapat supaya bila kita bakar nanti ia tidak terbuka. Kemudian tepuk-tepukkan di bahagian hujung kiri dan kanan. Ratakan bagi sama saiz besar dough tu supaya kita dapat saiz dough-dough kecil yang sama besar nanti. Kemudian tekankan dengan dawai atau benang di permukaan dough bagi nampak garisan pemotongan tu ya. Dan bolehlah mula memotong dough satu demi satu dengan teliti dan perlahan bagi kemas sempurna hasil dough roti kita. Buatlah hingga habis ke semua dough-dough kecil yang ada tu dan susun kemas dalam loyang.
Dan bolehlah terus nanti direhatkan hingga doh-doh tu mengembang 2 kali ganda di tempat yang gelap ya. Umi letakkan je dalam microwave dan juga oven. Anggaran dalam 35 hingga ke 40 minit gitulah Umi rehatkan doh ni. Sementara tunggu doh-doh ni mengembang, bolehlah kita siapkan frosting untuk roti kita nanti. Dalam mixer, satukan 200 gram cream cheese. Umi guna Tatura yang beka tu, 50 gram butter dan Umi masukkan 3 sudu besar susu pekat manis. Kalau nak gantikan dengan gula icing pun boleh, tak jadi masalah. Umi tak letak banyak ya susu pekat ni sebab tak nak terlalu manis sangat, nanti muak pula kan. Pasang mata mixer, kemudian mix ketiga-tiga bahan tu hinggalah bercampur rata dan licin adunan cream cheese-nya. Sesekali tu boleh matikan mixer, kaut balik bahagian tepi-tepi dan bawah bowl, bawa adunan ke tengah, kemudian sambung mix lagi. Umi mix dalam 5 ke 10 minit gitulah hingga dapat tekstur adunan yang lembut, licin dan gebu sedikit. Dah siap tu, bolehlah masukkan frosting cream cheese ni dalam plastik bag supaya mudah kita nak pipingkan atas roti nanti. Okey, ini dia doh yang dah kembang 2 kali ganda. Jom kita bakar. Sebelum tu jangan lupa oleskan permukaan doh dengan susu segar atau boleh spraykan dengan air biasa. Tujuannya supaya doh kita tak kelihatan kering dan permukaan atas roti nanti tak keras lepas dibakar. Sapukan sikit-sikit je gitu, guna berus silikon dengan lembut. Kemudian bolehlah bakar roti ni selama 25 minit dengan suhu 150 degree. Letakkan loyang di rak kedua dari bawah supaya permukaan atas doh tak cepat burn dan bagi ia bakar sekata ya. Masa dan suhu tu bergantung juga ikut jenis oven dan juga saiz loyang atau berapa biji doh yang diletakkan dalam satu loyang. Kalau dah nampak permukaan roti tu agak keperangan dan gelap sedikit dan roti naik mengembang dengan jayanya tu, bila dibakar macam roti Umi ni, kira dah cukup masak elok lah ni. Keluarkan dan sambung bakar loyang yang seterusnya. Biarkan cinnamon rolls ni suam-suam sedikit barulah dikeluarkan dari loyang untuk kita pipingkan frosting cream cheese di atasnya. Kalau tak nak keluarkan dari loyang pun tak apa, terus pipingkan, ikutlah mana-mana yang anda suka. Dah siap frosting kan tu, bolehlah taburkan pula dengan badam cincang yang telah dipanggang ni. Yang ini optional je ya, ikut cita rasa anda. Nak letak kacang walnut ke, kismis ke, chocolate rice ke, ikut mana-mana pun. Yang pasti rasanya memang teramat-amat sedap. Tengok tu tekstur rotinya bila Umi tarik tu, bertali halus, kelihatan lembut, gebu-gebas sangat-sangat. Rasa cinnamon rolls ni pun ya Allah serius sedap. Dah sebiji 100% macam makan kat kedai bakery tu. Lemak-lemak manisnya pun ngam-ngam je, tak muak pun untuk dimakan. Dah ada yang terliur ke tu? Jomlah cuba. Sekian sahaja tutorial kali ni. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka resipi Umi dan tekan bel untuk notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.